Macai Najib merapu. Macai Najib merapu. Macai Najib merapu. Biar saya jelaskan bagaimana keputusan tidak bubar DUN menguntungkan pembangkang. Ditulis oleh Regi Jesse Rithauden. Jika DUN Pulau Pinang tidak dibubarkan, bukan hanya Barisan Nasional akan hilang kelebihan ini. Kempen gabungan itu akan terjejas teruk berbanding tahun 2008, 2013, dan 2018. Saya mendengar ulasan seorang penyokong tegar Najib yang mendakwa, jika kerajaan negeri yang dipimpin pembangkang enggan bubar DUN masing-masing, ia akan memudahkan lagi Barisan Nasional untuk menakluki negeri-negeri berkenan kelak. Biar sejelaskan betapa tersasarnya penjelasan ini dari landasan kebenaran. Untuk mendudahkan penjelasan ini, saya akan ambil kawasan Parlimen Bukit Gelugur di Pulau Pinang sebagai contoh. Kerajaan Pulau Pinang DAP telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN, manakala kawasan Parlimen Bukit Gelugur merangkumi 3 kawasan DUN, yaitu Air Hitam, Payat Robong, dan Seri Dalima. Sekiranya DUN Pulau Pinang dibubarkan serentak, sudah pasti Barisan Nasional pembangkang akan meletakkan calon-calon MCA yang rapat dengan persatuan-persatuan dan tokoh-tokoh Cina yang berpengaruh di Pulau Pinang bagi 3 kawasan berkenan. Calon-calon ini lazimnya orang yang berpengaruh atau berkait dengan orang berpengaruh di peringkat negeri, dan ada cara tersendiri untuk mengumpulkan beratus ribu dan kadangkala berjuta ringgit setiap seorang dalam bentuk dana politik. Sekalipun individu yang dicalonkan tidak berpengaruh, parti yang menajanya boleh menggunakan pencalonannya sebagai alasan untuk mendapatkan lebih banyak sumbangan politik daripada taikun-taikun, persatuan-persatuan, atau mana-mana individu atau kumpulan yang menyokong parti berkenan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini, kemampuan Barisan Nasional untuk memperkasakan jentera pilihan raya di seluruh kawasan Parlimen Bukit Gelugur akan bertambah berlipat kali ganda. Kerajaan negeri DAP pula tidak boleh menjanjikan terlalu banyak projek pembangunan tanpa bantahan Barisan Nasional atau SPR. Kerana jika DUN bubar, janji-janji sedemikian tidak dibolehkan dan mungkin disifatkan sebagai sogokan atau rasuah politik. Kesimpulannya, jika DUN Pulau Pinang bubar serentak dengan Parlimen, Barisan Nasional pembangkang akan mempunyai kelebihan pendanaan dan jentera tambahan yang agak besar yang akan memudahkan urusan kempen pilihan raya. Saya tahu kerana saya sendiri terlibat secara langsung dalam kempen pilihan raya di kawasan Parlimen Bukit Gelugur dan DUN Seri Delima pada 2008 apabila Datuk K. Hua MCA menentang mendiang Karpal Singh DAP di Bukit Gelugur dan Loh Nam Hoi MCA menentang RSN Raya DAP di Seri Delima. Pada masa itu, Barisan Nasional memegang kerajaan negeri dan saya masih lagi membantu gabungan itu dan terlibat bersama kempen Khoi Ka Hua. Saya kerap bertemu dengan Khoi Ka Hua di bilik gerakan MCA dekat kawasan Seri Delima untuk membantu dalam urusan analisis pengundi putih, kelabu dan hitam. Saya melihat sendiri bagaimana pembubaran DUN serentak membantu DAP dari segi pendanaan, dan pada ketika itu DAP sudah mula merapati persatuan Cina dan orang-orang berpengaruh seperti Tan Sri Tan Kok Peng dan Ko Teng Tong antara lain. Saya masih ingat lagi
perbualan saya dengan Ke Kar Hua berhubung kesilapan strategi pembubaran DUN. Namun kali ini DUN Pulau Pinang tidak dibubarkan. Disebabkan itu, bukan hanya Barisan Nasional Pembangkang akan hilang kelebihan pendanaan dan jentera yang teramat besar. Kempen gabungan itu terjejas teruk berbanding tahun 2008, 2013, dan 2018. Manakala itu, kerajaan negeri DAP boleh terus menabur 1001 janji projek pembangunan di seluruh kawasan Parlimen Bukit Gelegur tanpa dituduh menyogok pengundi. Malah, disebabkan kerajaan negeri masih berfungsi, boleh ada perjanjian-perjanjian baharu dan penyaluran dana terus bagi projek-projek yang menguntungkan rakyat Bukit Gelegur. Kesimpulannya, prestasi Barisan Nasional merosot secara konsisten di Pulau Pinang sejak 2008, dijangka merosot lebih teruk kali ini. Dan memandangkan persatuan-persatuan dan tokong-tokong Cina amat berpengaruh di Pulau Pinang, saya yakin pemimpin-pemimpin DAP akan memasuki perjanjian-perjanjian baharu yang akan menguntungkan persatuan-persatuan dan tokong-tokong itu. Nampak, bila sampai masa untuk bubarkan DUN Pulau Pinang, ahli-ahli parlimen yang menang PRU 15, andai kata DAP menang, boleh bekerja keras bagi tempoh beberapa bulan untuk memastikan bahawa rakyat di semua kawasan DUN melihat sendiri bagaimana ahli-ahli parlimen ini berjuang untuk mereka di Dewan Rakyat. Jadi, siapa kata Barisan Nasional mudah menakluki negeri-negeri yang tidak membubarkan DUN. Itulah dia pendedahan dan penjelasan daripada Regi JC Ritaudin bagaimana DUN yang tidak dibubarkan lebih sukar untuk dimenangi oleh Barisan Nasional. Macai Najib merapu, biar saya jelaskan bagaimana keputusan tidak bubar DUN menguntungkan pembangkang, kata Regi JC Ritaudin. Jika DUN Pulau Pinang tidak dibubarkan, bukan hanya Barisan Nasional akan hilang kelebihan ini, kempen gabungan itu akan terjejas teruk berbanding tahun 2008, 2013, dan 2018. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.